Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi semua, jadi untuk pagi ini pagi Jumaat, Okey, minta tolong tutup dulu mic tu, nanti lepas ni lah buka masa nak baca nanti. Jadi untuk pagi ni, pagi Jumaat, kita dah sampai ke penghujung surah As-Saff. Itu untuk ayat terakhir, ayat ke-14. Sebagai penutup lah, penutup untuk perbincangan kita tentang surah As-Saff. Jadi kita terus pada bacaan ya, untuk ayat 14 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam. يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فآمنت طائفة من بني إسرائيل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong-penolong Allah, yakni penolong agama Allah. Ansar Allah mana ansar,
dinillah, jadilah penolong agama Allah. Lalu dibandingkan sebagaimana Nabi Isa ibnu Maryam pernah berkata kepada Hawariyin. Hawariyin ini mana golongan pengikut setianya. Dia pernah bertanya kepada mereka, man ansari ilallah. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh semua orang beriman tanya diri masing-masing, adakah kita sudah menjadi orang yang bersedia untuk menegakkan agama Allah ataupun memberi kerjasama, memberi sumbangan untuk Islam ni, apa yang kita dah buat. Lalu apabila Nabi Isa bertanya kepada Hawariyun, mereka menjawab, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maknanya kami akan tetap terus berjuang untuk menegakkan agama Allah. Lalu fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel, maka berimanlah sebahagian dari kalangan Bani Israel, wa kafarat ta'ifah, dan sebahagian lain pula menjadi kafir ataupun engkar dengan arahan untuk menjadi ansarullah tadi, penolong agama Allah. Ada yang terus setia bersama dengan Nabi Isa dan ada sebahagian lain yang berpaling tadah. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, maka kami berikan ta'yid, kekuatan kepada orang-orang yang beriman untuk menghadapi musuh mereka. Maksudnya orang-orang beriman diberi kemenangan sehingga dapat menewaskan musuh, lalu jadilah mereka itu zahirin, orang-orang yang menang dalam mengalahkan musuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam Quran banyak terdapat ayat lain yang uslubnya sama, itu ada perkataan kunu, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu. Kalau kita belajar bahasa Arab, kunu asalnya daripada perkataan kana yakunu kun, adalah ianya jadi. Jadi kalau untuk minta tolong tutup mic, jemaah yang boleh tutup mic tolong tutup dulu. Kana yakunu kun. Kemudian kalau untuk ramai, kunu antum, kamu semua jadilah. Contohnya dalam surah di akhir surah At-Taubah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang benar. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu, kunu juga, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan semata-mata kerana Allah. Jadi apabila datangnya kunu, kalau kaedah usul, bila ayat tu mari dengan fi'il amar, perintah, asal kepada perintah, dia menunjukkan kepada wajib. Al-amru, perintah itu asalnya yadullu ala al-wujub, menunjukkan kepada wajib, atau al-ijab, sesuatu yang diwajibkan. Menaikkan ada qarinah, ada petunjuk bahawa perintah itu menunjukkan kepada perintah sunat. Tapi asalnya adalah wajib. Kunu, jadilah kamu. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita menjadi ansar Allah, penolong-penolong agama Allah. Dalam surah Muhammad, surah Muhammad ini surah yang kedua dalam juzuk ke-26, Allah Ta'ala memberi jaminan, jika kita menolong agamanya, dia akan tolong kita. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, nescaya dia akan menolong kamu. Baik, di sini kita melihat kalimah ansar Allah pula diidafatkan, disandarkan kepada Allahi. Ia kaedahnya begitu bahasa Arab. Ansar Allah, penolong-penolong Allah. Bukan bermaksud Allah Ta'ala berhajat kepada adanya orang yang menolongnya, maha suci Allah. Allah Ta'ala tidak perlu kepada penolong. Maksud tolong ni tolong agamanya. Jika Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh menjadikan Islam ni diterima dengan mudah oleh manusia. Tetapi dia mahu menguji di antara kita, siapakah yang bersedia untuk meletakkan dirinya dari kalangan orang yang mahu berjuang demi agama, mahu berjuang untuk menolong agama Allah.
Allah Ta'ala bukan berhajat kepada pertolongan kita. Dia mahu menguji siapakah di antara kita yang bersedia untuk menolong bagi tujuan sebar, luaskan agamanya. Di sini kita muhasabah diri masing-masing lah. Setakat kita hidup atas dunia, ada di antara kita dah umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mungkin masih muda lagi 40, 30 dan sebagainya. Selama kita hidup atas dunia, Allah Ta'ala telah beri kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat Quran, tak masuk lagi nikmat dunia, nikmat kesihatan, nikmat makan minum. Apa yang telah kita lakukan sebagai sumbangan untuk agama Allah ni kita kena tanya. Kita kena tanya diri kita, dah berapa ramai golongan non-Muslim, orang bukan Islam yang telah kita berjaya Islamkan. Berapa ramai orang yang dahulu jauh dengan masjid, tak tahu apa-apa tentang agama ni, terbuka pintu hatinya untuk pelajar agama, untuk apa dia lagi, belajar Quran contohnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebab usaha kita. Ini kita kena fikir ni. Selama kita duduk di atas dunia, apa yang kita dah buat untuk memastikan rahmat Islam ni sampai kepada sesiapa. Soal mereka tu nak terima, nak tolak, itu urusan mereka. Tapi peranan kita ialah untuk sampaikan kepada mereka. Selagi kita mampu untuk sampaikan dengan apa sahaja cara. Orang yang ada ilmu, dengan sampaikan ilmu. Yang boleh mengajar, mengajarlah. Yang boleh menulis, menulislah. Yang ada harta dengan hartanya. Sebab itu dalam tugas jihad di zaman Nabi SAW, sebab ayat ni sebenarnya sinonim dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang soal jihad fi sabilillah. Ada sahabat-sahabat yang Nabi letakkan dalam medan peperangan, ya, dalam peperangan tu dia saffan, dalam bentuk saf. Ada yang membentuk sayap pertahanan. Ada sayap yang kita panggil sebagai bahagian depan, ada bahagian tengah. Macam orang main bola sepak jugalah. Dia ada bahagian tengah, bahagian penyerang, bahagian kiri kanan, ada belakang. Begitu juga dalam jihad, sama juga. Apa yang kita boleh buat untuk agama Allah setakat ni? Canalah diri masing-masing. Sikit pun tak apa. Jangan kita menjadi orang yang menolong keburukan kejahatan. Seumpama perkhabaran tentang semasa Nabi Ibrahim dibakar dalam api, wazarah seekor cicak. Jahatnya cicak ni, dia turut membantu untuk menyalakan api yang membakar Nabi Ibrahim. Walaupun usaha dia tu kecil, tapi dia jahat sebab dia menolong kejahatan. Untuk kita, apa kebaikan yang kita boleh buat untuk agama Allah? Walaupun kecil tak apa, tapi asalkan kita ada buat. Yang pentingnya kita ada buat, ada menjadikan sedikit saham, ya, untuk akhirat kita, iaitu dalam soal kita membantu agama Allah. Baik. Ketika musim haji bukan musim haji selepas diwajibkan haji, ni haji di zaman jahiliah tu dah ada di Mekah. Ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, apabila tiba musim haji, orang zaman dulu dia mengerjakan haji mengikut syariat Nabi Ibrahim. Bahkan sebahagian itu dah diubah dah. Ikut sebab Nabi Ibrahim orang yang pertama yang diperintahkan menunaikan haji itu, boleh rujuk dalam surah Al-Haji, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Nabi Ibrahim yang telah menyampaikan kesuruhan untuk datang ke Mekah menunaikan haji. Baik. Benda ni berterusan. Satu ketika Nabi SAW keluar di musim haji, ketika orang ramai, dia tanya, man rajulun yu'wini hatta uballigha risalata rabbi, ataupun kalama rabbi, fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi. Siapakah orang yang bersedia untuk yu'wini, untuk tolong aku, beri perlindungan, bantuan kepada aku sehingga aku dapat menyampaikan risalah dari Tuhanku, iaitu perintah agama yang Tuhan perintahkan untuk aku sampaikan. Iaitu Nabi mencari siapa penolong dia. Maka dia beritahu, sesungguhnya orang-orang Quraisy di Mekah ini telah menghalang aku daripada menyampaikan risalah Tuhanku. Jadi kalau begitu, kalau ada sesiapa ditakdirkan kaum Aus dan Khazraj dari Madinah
yang telah mendengar seruan Nabi ini menyahutnya. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu kami bersedia untuk menolongmu ya Muhammad. Kami bersedia untuk menolongmu ya Rasulullah. Lalu mereka membuat bai'ah, janji setia yang disebut sebagai Bai'atul Aqabah. Iaitu beberapa bulan sebelum berhijrahnya Nabi ke Madinah. Lalu orang-orang yang menolong Nabi ini dari kalangan Aus dan Khazraj masuk Islam dan mereka dikenali dengan golongan Ansar. Itulah masyhur dalam sejarah ya, bila Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, orang yang berhijrah disebut golongan Muhajirun atau Muhajirin. Jadi orang-orang yang tinggal di Madinah yang membantu golongan Muhajirin disebut golongan Ansar, penolong-penolong. Ansar maknanya penolong. Sebagaimana Nabi Isa pernah berkata kepada golongan Hawariyin, Man ansari ilallah. Siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Untuk melaksanakan syariat Allah dalam kitab Injil yang telah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi cabarannya sangat besar. Sebab kita pun tahu ketika Nabi Isa diutuskan, orang-orang Yahudi ni macam biasalah. Perangai jahat dia, hak baik pun baik, hak jahat pun jahat jugalah. Jadi oleh kerana mereka ni tak mahu terima seruan dakwah Nabi Isa, lalu mereka membuat cerita-cerita yang tidak betul tentang Nabi Isa. Jadi itu cabarannya, menyebabkan Nabi Isa benar-benar berhajat kepada orang yang dapat membantunya. Kita terus kepada kisah Nabi Isa dan Hawariyin. Kalau dalam tafsir surah Ali Imran ayat 52 hingga 54, kalau para jemaah nak rujuk, ayat 52 ada perkataan Ansari juga. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Muka surat berapa ni? Muka surat 56. Muka surat 56 ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Apabila Nabi Isa merasai ataupun mengetahui berlakunya kekufuran di kalangan Bani Israel, lalu dia bertanya, Man ansari ilallah. Man ansari, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku, yang akan membantu aku untuk menegakkan agama Allah. Lalu qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Sama dengan ayat 14 surah As-Saff ni juga. Lalu berkatalah golongan Hawariyun, kamilah yang akan menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Lalu mereka isytihar, amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman dengan Allah dan kami bersaksi bahawa kami ini adalah Muslim, orang yang Islam ataupun orang yang menyerah diri. Baik, dalam tafsiran ayat ni menarik untuk kita lihat tentang kejahatan kaum Yahudi yang mahu membunuh Nabi Isa alaihissalam. Iaitu mereka telah membuat laporan kepada raja atau pemerintah pada saat itu, dan raja pada masa itu adalah seorang yang kafir. Jadi orang-orang Yahudi buat fitnah. Dia kata ada seseorang yang telah menyesatkan rakyat di tempat mereka, dan rakyat itu dan seseorang itu telah melarang orang ramai daripada mentaati raja. Ni dia buat cerita tak betul, buat fitnah. Dan dia seorang lelaki, seorang ni merosakkan rakyat. Kemudian difitnah lagi. Jadi fitnah jahat ni bukan cerita baru, dah lama dah berlaku zaman dulu. Jadi Yahudi itu buat fitnah. Dia kata lelaki ini memutuskan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dan banyak lagi tuduhan keji lain yang mereka lontarkan. Seperti dituduh lelaki ini anak haram. Sebab kita tahu Nabi Isa ni tak ada bapa. Jadi maka ada tanggapan orang Yahudi yang beranggapan dia ni anak haram, anak luar nikah. Sehingga berjaya
menarik kemarahan raja. Raja pula tanpa usub kuasa telah mengirim pasukan untuk mencari dan menangkap Nabi Isa AS. Terus percaya atas fitnah dan berita yang tidak benar tadi. Lalu mengeluarkan arahan, dia kata mau pergi tangkap, jumpa dia, mau tangkap dan dia perlu disalib dan diseksa. Dan ketika pasukan yang diarahkan oleh raja itu sampai ke rumah Nabi Isa di Palestin. Di Palestin. Raja itu di Damsyik. Damsyik dan Palestin ni sebenarnya taklah jauh sangat. Kalau kita lihat, dulu wilayah Syam ni dia melibatkan suatu wilayah yang luas. Meliputi Jordan, Lebanon, Palestin dan Syria. Dulu disebut dengan bumi Syam, Ardus Syam. Jadi sempadannya luas. Kemudian sekarang ni dah lain lah. Dia punya sempadan geografi itu dah terbahagi kepada beberapa buah negara. Baik, akhirnya mereka berjaya sampai ke tempat di mana Nabi Isa dan Hawariyin berada di situ. Jadi Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara ia diangkat ke langit melalui jendela rumahnya. Lalu Allah Ta'ala menjadikan salah seorang yang duduk dalam rumah itu rupanya seperti Nabi Isa. Lalu apabila pasukan yang diutuskan oleh raja itu memasuki rumah berkenaan pada malam yang gelap, waktu itu waktu malam. Dalam satu riwayat lain, ini dalam tafsiran ayat 52 sampai 53, 54 dalam surah Ali Imran. Ada dalam riwayat lain di akhir surah An-Nisa menyebut bahawasanya peristiwa itu berlaku pada hari Jumaat sebelah petang Jumaat. Jadi apabila menjelang waktu malam tu malam Sabtu lah, malam Sabtu, jadi pasukan yang kepung rumah tu menyerbu masuk. Ada riwayat lain sebut tak menyerbu masuk, cuma salah seorang yang rupanya dah ditukar menjadi seperti rupa Nabi Isa, dia keluar. Akhirnya selamatlah Nabi Isa sebab sudah diangkat ke langit. Baik, kita baca riwayat yang kedua. Ketika pasukan itu sampai untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam, dan sebelum ditangkap itulah, baik, dalam rumah tu tak ramai, dia cuma ada 12 atau 13 orang sahaja. Apabila pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa itu sampai ke rumah yang di dalamnya ada 12 atau 13 orang sahaja. Ada yang mengatakan 17. Peristiwa ini berlaku pada hari Jumaat sesudah selepas asar, waktu petang, menjelang malam Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa AS menyedari adanya orang-orang yang mengepung rumahnya dan merasakan tidak ada pilihan lain kecuali pasti akan menemukan mereka, maknanya tak ada jalan lah, mereka akan jumpa juga, ataupun dia sendiri yang perlu keluar untuk lawan mereka. Jadi dua pilihan, sahabat ada tunggu mereka tu menyerbu masuk dari rumah, ataupun Nabi Isa keluar lawan mereka. Tapi nak lawan macam mana? Mereka ramai, mereka ada senjata. Nabi Isa ni tak ramai, dia ada 12-13 orang aja. Lalu ditanya, siapakah di antara kamu yang mahu menyamar menjadi diriku, nak ganti aku? Nescaya aku jamin dia akan menjadi temanku dalam syurga. Lalu muncullah dalam ramai-ramai itu seorang pemuda yang masih terlalu muda sangat. Dan Nabi Isa pun tak tergamak nak pilih dia. Tetapi orang lain tak ada dah, dia seorang yang sanggup menawarkan diri untuk menyamar jadi Nabi Isa. Maksud menyamar tu keluar daripada rumah tu lah. Maka akhirnya Nabi Isa kata, apalah engkau yang terpilih. Lalu Allah Ta'ala menyerupakannya dengan Nabi Isa, iaitu anak muda tadi. Allah Ta'ala dengan kuasa menjadikan muka dia mirip serupa dengan muka Nabi Isa alaihissalam. Dalam riwayat ini disebut, maka dibukalah atap rumah itu. Yang hak pertama tadi kata dibuka jendela. Dalam riwayat surah Ali Imran ayat 52-54. Ini dalam ayat surah An-Nisa, iaitu daripada ayat 157. 157 surah An-Nisa.
Akhirnya bila pemuda itu keluar, maka dia ditangkap, kepalanya dicucuk dengan duri, duri yang tajam, mereka menyalibnya, akhirnya matilah dia. Sebab itulah orang-orang Nasara menaruh tanggapan bahawa Nabi Isa telah ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dan ada riwayat yang menyebut tak ada siapa pun yang tahu sebenarnya yang ditangkap itu bukan Nabi Isa, kecuali orang-orang dalam rumah itu sahaja. Sebab mereka menyaksikan ketika Nabi Isa diangkat ke langit, jadi seramai berapa tadi? 12 orang. Kalau 13 dah seorang tu dah dibunuh. Tinggal lagi 12. Jadi 12 orang ni melihat ketika Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi apabila anak muda yang rupanya sama dengan Nabi Isa tu ditangkap, dia disalib, maka dikatakan adalah riwayat sebut, semua orang-orang Yahudi beranggapan bahawa yang disalib itu adalah Isa bin Maryam alaihissalam. Sehingga disebut bahawa ibu Isa itu Maryam sendiri menyangka bahawa lelaki yang disalib itu anak dia. Maryam pun tak tahu bahawa itu adalah anak dia. Itu bukan anak dia. Dia pun tak tahu itu bukan anak dia. Bahkan ada riwayat sebut bahawa dia sempat berbicara dengannya. Wallahu alam, tu tak tahulah. Mana Nabi Maryam alaihissalam sempat berbicara dengan pemuda yang ditangkap yang rupanya telah ditukar menjadi rupa Nabi Isa. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran, sebenarnya orang-orang Yahudi itu wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka sebenarnya tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak mensalibnya. Salib itu maknanya ikat di tiang, pada palang tiang yang kita pun tahu bentuk macam bentuk huruf T tu kan. Orang-orang Kristian ni dia ada keyakinan yang sesat sebegitu. Dia yakin Nabi Isa dah mati dah, tapi sebenarnya Nabi Isa tidak mati, dia diangkat ke langit. Walakin syubbiha lahum, tetapi dijadikan orang lain yang serupa dengan Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Dan sesungguhnya orang yang berselisih tentang keadaan sebenar Nabi Isa ni, mereka masih syak tentangnya. Mereka sendiri pun tidak yakin. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak memiliki ilmu dalam perkara ini kecuali hanya mengikut sangkaan. Dan tidaklah mereka membunuh Nabi Isa itu dengan yakin. Kerana itu hanyalah pada anggapan mereka. Kemudian kita tambah satu lagi dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, yang dia mengambil riwayat itu daripada Ibnu Abbas. Dia berkata ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa ke langit, Nabi Isa bertemu para sahabatnya iaitu golongan Hawariyin. Sementara dalam rumah tersebut terdapat 12 orang dari kalangan Hawariyun, iaitu penolong setia Nabi Isa. Yakni ia keluar dari sebuah mata air yang berada dalam rumah tersebut. Subhanallah, dalam rumah tu ada sumber mata air. Sedang di kepalanya menitis air. Dia berkata, sesungguhnya ada di antara kalian yang kufur sebanyak 12 kali setelah beriman kepadaku. Itu Nabi Isa tahu ada di antara kalangan Hawariyun yang telah berulang kali kafir beriman, bersilih ganti. Lalu dia bertanya, siapakah di antara kamu yang bersedia untuk rupanya ditukarkan, Tuhan tukarkan rupanya menjadi rupa aku, lalu dia dibunuh. Tak ada yang sanggup kecuali seorang anak muda yang paling muda, macam riwayat sebelumnya lah. Maka menjadi sesat dah golongan Nasrani atas anggapan mereka yang tidak benar. Baik, kita kembali kepada Hawariyun tadi. Jadi berhubung dengan kalimah Hawariyun atau Hawariyin, ia merujuk kepada golongan yang setia, ya. Golongan yang setia. Ada pendapat lain mengatakan hawara yuhawwiru tahwir ini mana bayyada yubayyidu tabyid, memutihkan. Sebab golongan Hawariyin dia suka pakai pakaian yang putih. Ada pendapat yang mengatakan asa awahri maknanya yang pakai yang putih. Tapi mereka ni golongan yang nusara, penolong-penolong, golongan yang benar-benar
ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk membantu dan menolong Nabi Isa. Adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, inna likulli nabiyyin hawari. Bagi setiap nabi itu dia ada hawari, ada penolong pembantunya. Dan yang menjadi hawari, yang menjadi penolong pembantuku adalah itu yang ada yang soalan yang saya dah bagi kemarin, belum berjawab lagi. Siapa dah jumpa jawapan dia tu? Bagi setiap nabi itu dia ada hawari, ada orang yang menjadi penolong setia yang rapat dengan dia. Lalu Nabi kata yang menjadi hawari penolong aku, siapa? Ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ada sesiapa yang dah jumpa jawapannya? Tak ada. Adalah. Jadi jawapannya adalah Sayyidina Abu Bakar. Az-Zubair. Az-Zubair. Bukan. Az-Zubair bin Al-Awwam. Mungkin dah lupa dah. Kalau Jumaat di Masjid Aman tu, saya dah beritahu dah jawapan dulu masa kita bincang ayat ni. Di akhir surah An-Nisa ni. Kita dah bincang dah ayat ni. Kita dah masuk awal juzuk ke-6. Inna likulli nabiyyin hawariyan. Wa hawariya Az-Zubair. Setiap nabi tu dia ada penolong atau disebut hawari, dan penolongku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Cuma kita pun tak pastilah kenapa secara khusus Nabi pilih Az-Zubair sebagai penolong. Mungkin ada kisah di sebaliknya. Padahal kita melihat ramai lagi sahabat-sahabat lain yang lebih hebat lagi lah. Seperti kalau Abu Bakar As-Siddiq tu orang lebih awal lagi masuk Islam. Kemudian Umar Ibn Khattab pun banyak jasanya kepada Islam. Begitu juga Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, tiba-tiba naik nama Az-Zubair. Itu kita kena baca sirah dia lah. Az-Zubair ni dia masuk Islam ketika umur 8 tahun. Dan masa hijrah Nabi tu umur dia 18 tahun. Muda lagi. Dia masuk Islam ketika umur 8 tahun. Maknanya beberapa tahun selepas Nabi berdakwah, dia masuk Islam ketika dia masih kanak-kanak, umur 8 tahun. Ketika berlaku peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, umurnya 18 tahun. Jadi masih muda, belia, remaja lagi. Az-Zubair ni kemudian dia kahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Asma ni adalah adik-beradik dengan Aisyah. Mana Az-Zubair ni dah jadi apa? Birah Nabi lah. Az-Zubair ni jadi birah Nabi. Az-Zubair kahwin dengan Asma, Nabi kahwin dengan Aisyah. Asma, Aisyah tu adik-beradik. Baik. Antara yang menarik tentang kisah Hawariyin, para jemaah boleh rujuk di akhir surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ada kisah tentang dakwah Nabi Isa. Bermula daripada ayat muka surat 126. Lupa nak beritahu, muka surat 126 bermula daripada ayat 110. Panjang ayat 110 tu sehinggalah 118. Surah Al-Ma'idah berakhir dengan ayat 120. Jadi daripada ayat 110 hingga 118 semua tu adalah kisah Nabi Isa dan beberapa mukjizat yang diberikan kepadanya. Nabi Isa ni dakwah dia tak lama. Dakwah dia sekejapnya sebab dia masa dia angkat ke langit tu umur dia sekitar 32-33, muda ni. Sebab itulah ada dalam hadis ya, Nabi beritahu sesiapa di antara kamu yang sempat bertemu dengan Nabi Isa, sebab Nabi Isa akan di akhir zaman ini Nabi Isa akan turun dari langit untuk membunuh Al-Masihud Dajjal. Dajjal ni akan muncul, satu makhluk perosak yang muncul di muka bumi menimbulkan fitnah, melakukan kerosakan. Yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ni masih hidup. Dia akan turun ke bumi. Antara tugasnya yang disebut oleh Nabi ialah yaksirus saliba, dia akan mematahkan salib. Yaqtulul khinzir, dia akan membunuh segala khinzir, babi. Wa yada'ul jizyah, dan dia akan meletakkan jizyah. Maksud meletakkan jizyah, menghapuskan cukai jizyah. Maknanya zaman tu tak ada lagi orang kafir. Sama ada yang beriman ataupun
kalau sebab jizyah ni untuk kafir zimmi. Dan untuk kafir harbi dia apa dia maknanya semua yang kafir pun dah masuk Islam kecuali yang terus untuk menentang. Itu lain ceritalah. Kemudian Nabi Isa akan membunuh Al-Masihud Dajjal. Nama pemuda yang disalib itu wallahu alam, tak pasti. Ada kata namanya Yahuda, wallahu alam. Tak pasti namanya secara tepat. Baik. Nabi Isa walaupun tempoh dakwah tidak lama, pada zamannya lah, dan di akhir zaman dia akan turun ke bumi dan dia akan ikut syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak apa kita habiskan cerita dia tentang Maidah makan ni dulu. Soal dia turun daripada langit itu ada dalam surah Az-Zukhruf. Baik, itu kita lihat ayat 111. Ayat 110 cerita tentang mukjizat Nabi Isa. Tak apalah kita ringkaskan. Antara mukjizat Nabi Isa, dia boleh membuat lembaga burung daripada tanah. Maksud tanah ni tanah liat, tanah yang bercampur dengan air. Lalu tiba-tiba bila dia tiup, burung tadi hidup dan terbang. Kita jangan tiru je. Kita jangan tiru. Nanti ada di atas dia tiru, buat tiup, tak jadi. Ini cerita mukjizat Nabi Isa. Jangan pandai-pandai tiru. Itu semua berlaku dengan izin Allah. Satu. Yang kedua, Nabi Isa bila diberi mukjizat, dia dapat memulihkan orang yang buta kembali celak. Begitu juga penyakit baras. Ini penyakit kulit yang warnanya tidak sekata. Dan dia dapat menghidupkan orang yang mati. Orang yang dah mati dia dihidupkan dengan izin Allah. Ini hanya untuk Nabi Isa mukjizat ni. Kemudian ayat 111. Wa idh auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku wahyukan kepada golongan hawariyin, an aminu bi, bahawa berimanlah denganku dan dengan rasulku ni. Allah Taala perintahkan kepada hawariyin. Lalu mereka berkata, amanna, kami beriman, kami telah beriman, washhad bi annana muslimun, dan kami mengaku bahawa kami golongan yang Muslim. Dalam keadaan susah adalah satu peristiwa di mana golongan Hawariyun ini telah diuji dengan kesusahan sehingga ketiadaan makanan. Lalu mereka berkata, wahai Isa, ya Isa bin Maryam. Kalau kita perhati dalam ayat ni, ayat 112 surah Al-Ma'idah, macam tidak beradab ni. Golongan Hawariyun dia memanggil Nabi Isa dengan kata, ya Isa bin Maryam. Dia tak kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah. Golongan Hawariyun memanggil kepada Nabi Isa dengan namanya. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Dia tanya, hal yastati'u rabbuka, adakah Tuhan kamu mampu untuk menurunkan kepada kami ma'idatan minas sama', hidangan daripada langit. Kami lapar ni, kami nak makan. Surah ni dia makan surah Al-Ma'idah. Tapi di akhir surah ayat 112 baru jumpa perkataan Ma'idah. Berbanding dengan surah Baqarah, kita baca 2-3 muka surah, ada jumpa dah kisah Bani Israel diperintahkan untuk sembelih lembu. Baqarah tu ada lembu. Tapi dalam surah Al-Ma'idah, kita baca surah Ma'idah, siapa dekat 2 muka surat terakhir baru jumpa perkataan Ma'idah, maknanya hidangan daripada langit. Jadi golongan Hawariyun minta kepada Nabi Isa makanan daripada langit. Ini satu permintaan yang pelik lah. Lapar minta makanan turun daripada langit. Maknanya nak dengan cara mudah. Itulah manusia macam-macam. Saya pernah mendengar ada orang Arab, dia depan Kaabah berdoa, wahai Tuhan kami, Allahumma Rabbana anzil alaina nuqudan minas sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan duit daripada langit. Minta pitih turun daripada langit. Ada minta turun emas. Tak boleh, kita kena berusaha bekerja. Minta makanan daripada langit. Lain pula dengan kisah berlaku zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ketika Bani Israel yang bersama Nabi Musa, ni kita masuk tajuk bab makan ni pula. Bani Israel zaman Nabi Musa ketika mereka tersesat di satu tempat, dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis, lama jugalah 40 tahun. Disebut dalam suratul Ma'idah juga. Arba'ina sana. Selama 40 tahun mereka tersesat. Dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala beritahu, Bani Israel ni tak puas hati. Setiap hari duk makan, apa dia, al-manna was-salwa.
wa nazzalna alaihimul manna wassalwa. Duk makan al-manna ni sejenis madu. Sekarang ni dipanggil gam Arab ke Arabic gam ke apa. Dia macam madu juga, ambil daripada pokok. Sikit banyak tu saya tak pastilah. Tapi sejenis makanan yang khusus untuk mereka. Yang kedua, as-salwa ni sejenis daging burung. Jadi lama kelamaan mereka rasa dah bosan. Puas dah. Tiap-tiap hari dia makan hak tular. Kelantan kata, makanan yang sama saja. Tak ada menu lain ke? Sekali-sekali tak ada ayam. Kalau kita sekarang ni ayam goreng tepung KFC ke? Ataupun nak burger McD ke? Kalau sampai sekarang. Sekali-sekali tukar nak makan nasi rabu ke apa ke. Mi celup ke. Lalu mereka pun minta, dia kata. Nabi Musa pun tanya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah patut kamu minta tukar ganti dengan apa yang hak ni hak molek dah ni, nak minta hak lain hak tidak molek. Tak apalah macam nilah, dia kata. Ihbitu misran, gikah ke satu tempat. Nescaya kamu akan temui apa yang kamu minta. Tapi Bani Israel tak puas hati. Dia kata, wahai Musa, qala du'u lana rabbaka yubayyin, apa dia? Wahai Musa, mintalah kepada Tuhan kami yukhrij lana mimma tumbitul ard, supaya dia dapat keluarkan makanan daripada bumi, sama ada mim bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Sayurnya, mentimunnya, kacang adasnya. Kita kata boleh kira juga. Minta timun, sayur, kacang. Ni hak zaman Nabi Isa ni tak. Minta makan ni daripada langit. Oh, hebat lagi lah. Ma'idatan minas sama. Tadi hak kisah Nabi Musa tu minta sayurnya, mentimunnya, kacangnya. Itu makanan yang biasa kita boleh temui di kebun ataupun di pasar lah. Ni special ni minta ma'idatan minas sama, makan daripada langit. Lalu kata Nabi Isa, ittaqullah. Dia kata, bertakwalah kepada Allah. Kamu ni minta yang pelik-pelik. Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Apa jawab Nabi? Apa dia Nabi pula? Apa jawab golongan Hawariyin? Mereka kata, nuridu an na'kula minha. Kami nak makan aja. Kami ni lapar. Orang Pek kata lapar. Kami dah lapar. Orang Ganu kata lapar perut. Kita lapar nasi, lapar perut. Kami nak makan. Nuridu an na'kula minha. Wa tatma'inna qulubuna, dan kami mahu memberi ketenangan pada hati kami supaya kami yakin yang Allah Ta'ala benar-benar dapat tolong kami. Lalu kami dapat mengetahui bahawa benarnya dakwah kamu kepada kami. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami termasuk orang yang memberi saksi. Lalu Nabi Isa berkata, wahai Tuhan kami, turunkan kepada kami makanan daripada langit. Itu doa Nabi Isa. Akhirnya dapatlah makanan daripada langit, tapi dengan syarat. Allah Ta'ala beritahu syaratnya, faman yakfur ba'du minkum, sesiapa yang menjadi kafir selepas diberikan makanan daripada langit, maka aku akan mengazab dia dengan azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, dengan satu bentuk azab yang tidak pernah aku azab sesiapa pun di alam semesta ni. Mana azab yang sangat dahsyat. Minta hal pelik-pelik, bila dapat kemudian tak patuh kepada arahan untuk terus beriman. Itu kisah sedikit kisah Hawariyin sebelum itulah, sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. Baik, sebagai penutup, kita dah dekat 7.20 dah. Lalu apabila begitu, tindakan seterusnya, bukan, walaupun Hawariyin itu mengatakan kami akan menjadi Ansarullah, tetapi bukan semua begitu. Mereka sebenarnya bukan semua yang ikut janji mereka. Mereka berjanji akan menjadi penolong agama Allah. Tiba-tiba sebahagian di antara mereka menjadi terus beriman, sebahagian terus beriman, sebahagian lagi menjadi kufur ataupun kafir. Baik, di sini para jemaah ada perkataan fa'amanat, ta bertemu dengan ta, wa kafarat, ta bertemu dengan ta. Jadi di sini kita kena idghamkan ta, huruf ta kita idghamkan dalam ta. Fa'amanat ta, fa'amanat ta, terus masukkan. Begitu wa kafarat ta. Kita idghamkan terus. Tak perlu kita izharkan sifat tak maftuhah, yang titik dua butir tu, untuk kita nyatakan sifat sukunnya wa kafarat ta, jadi payah. Jadi kita idghamkan terus, itu
yang sebetulnya wa kafarat ta'ifah. Kerana huruf selepasnya ada syiddah, ada sabdu. Jadi sebahagian beriman, sebahagian lagi kafir. Jadi bila kita bercakap tentang Bani Israel pun macam kita juga. Macam umat akhir zaman juga, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Orang yang hidup di akhir zaman, para ulama mengatakan kalau mereka dah beriman dengan dakwah Nabi SAW, mereka adalah ummatul ijabah, umat yang telah menyahut seruan dakwah Nabi Muhammad. Kalau mereka dah dengar seruan Islam, seruan dakwah Islam yang Nabi Muhammad bawa, tapi mereka tak terima, mereka juga dikenali dengan umat Nabi Muhammad, tapi ummatul dakwah. Sebab mereka hidup selepas zaman Nabi Muhammad. Ummatul dakwah mana umat yang telah sampai seruan dakwah. Seruan dakwah sampai dah, cuma tak terima. Bila tak terima, mereka dikenali orang-orang yang kafir lah. Kalau mereka terima, mereka dikenali sebagai ummatul ijabah, umat yang sudah menyahut seruan dakwah tadi. Tapi kalau tak terima, mereka adalah ummatul dakwah, umat yang telah sampai dakwah, cuma mereka tak terima. Jadi Bani Israel, mereka dah tahu tentang dakwah Nabi Isa, ada yang terima, ada yang tak terima. Hak tak terima tu kenapa? Sebab mereka ada kepentingan diri yang lebih mereka dahulukan. Kepentingan dunia lah. Maka akhir sekali Allah Ta'ala beritahu dia akan memberi kekuatan kepada orang-orang beriman untuk menewaskan musuh mereka. Dan jadilah orang-orang beriman itu golongan yang menang. Begitulah keadaannya dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, akhirnya dapat menewaskan sekalian semua agama-agama yang lain. Maka hanya umat Nabi Muhammad SAW yang selalu membela kebenaran hingga ke hari kiamat. Hingga orang terakhir dari antara mereka yang memerangi Dajjal bersama dengan Nabi Isa, iaitu yang hidup di akhir zaman. Mereka juga adalah umat Islam yang mengikut ajaran Islam. Mereka akan bersama-sama dengan Nabi Isa untuk menewaskan Al-Masihud Dajjal, makhluk perosak yang muncul di akhir zaman. Jadi Allah Ta'ala memberi suatu keyakinan yang teguh. Fa'ayyadna. Ayyadna mana memberi ta'yid, kekuatan kepada orang-orang beriman untuk mengalahkan musuh mereka. Jadilah mereka golongan yang menang. Cuma kemenangan tu bila kita tak tahu. Jadi kita kena terus berjuang dan kita kena sabar. Kemenangan tu adalah sesuatu yang pasti dan itulah janji Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun wa innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Bahawasanya mereka itu golongan yang pasti akan dibantu, ditolong, dan bahawasanya tentera-tentera kami golongan yang akan menang. Maksud tentera kami ni orang-orang yang berjuang untuk membantu agama Allah. Apabila kita bekerja untuk agama Allah, kita dianggap sebagai tentera-tentera Allah. Kita kena faham. Tentera-tentera Allah. Sebagaimana kisahnya di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki tentera-tentera dari kalangan manusia, jin dan binatang. Wa husyira li Sulaimana junuduhu, dihimpunkan untuk Sulaiman itu tentera-tenteranya minal jinni wal insi wat tair, dari kalangan jin, manusia dan burung. Apabila kita bersedia untuk berkhidmat untuk agama Allah, maka kita termasuk dari kalangan tentera-tentera Allah. Mungkin bunyi nampak gerung lah tentera ni sebab nampak nak berperang. Tapi tak semestinya tentera itu berperang. Mana kita sanggup bersusah payah berjuang atas nama untuk menegakkan agama Allah supaya semakin ramai orang yang sampai kepadanya Islam dan menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada. Sama ada manusia terima tak terima itu urusan mereka. Tapi yang pentingnya kita lakukan kerja ini sekadar yang kita termampu. Wallahu a'lam. Habislah untuk surah As-Saff. Jadi saya bukan untuk persoalan pula lah. Kalau ada setengah orang selalu berdoa seperti Nabi Isa ayat 114. Tu salah tu sebenarnya. Ayat-ayat 114 tentang doa Nabi Isa tu adalah khusus untuk Nabi Isa sahaja.
Tak boleh kalau seseorang tu berdoa Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Tuhan kami turunkan makanan daripada Engkau. Sebab ini khusus untuk Nabi Isa dalam bentuk mukjizat bagi dia lah. Itu dalam kes ni sahaja. Kes ketika Hawariyun minta makanan daripada Engkau. Ini pun bukan berlaku banyak kali, sekali tu je. Jadi kena faham, bukan semua ayat-ayat doa dalam Quran tu kita boleh gunakan. Sebab peristiwa ni khusus untuk Nabi Isa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu ya. Gini Ustaz, apa ni agama Nasara ni Ustaz dah. Itu daripada kedatangan Nabi SAW ni. Zaman Hawariyun dah, apa ni, pengikut Hawariyun tu mungkin anak-anak dia siapalah kedatangan Nabi SAW. Adakah dia kira semua Hawariyun ataupun hak 12 tu je? Wallahu a'lam. Dia sebahagian daripada 12 tu, bukan semuanya. Itu dia akhirnya ada yang menyeleweng. Sebab itulah sebelum Nabi Isa diangkat ke langit itu, ada dalam riwayat tadi Nabi Isa kata, aku tahu ada di antara kamu yang telah menjadi kufur sebanyak 12 kali. Mana bersilih ganti pegangan agamanya atau keyakinannya. Jadi ada yang, kalau bahasa kita agak murtad lah. Ada yang murtad selepas itu dan yang menyeleweng. Lalu lahir daripada mereka keturunan-keturunan yang mendakwa mereka ikut Nabi Isa. Kemudian mereka mengubah kitab Injil kerana kepentingan dunia. Akhirnya mereka menisbahkan diri sebagai golongan Nasara. Golongan Nasara. Tapi sebenarnya mereka sudah menyeleweng daripada asal yang ditinggalkan oleh Nabi Isa. Tapi sebahagian daripada Hawari itu jugalah. Dia kaedahnya begitu. Apabila Nabi-Nabi dan Rasul meninggalkan kaum mereka, ada di antara mereka yang berpaling tadah. Yang maknanya yang kembali sesat. Kembali sesat dan membentuk golongan yang kufur dan engkar. Kita ambil contoh. Daripada zaman Nabi Adam selama 1000 tahun, manusia hidup dalam keadaan betul cara beragama. 1000 tahun. Kemudian muncul zaman Nabi Nuh, berlaku penyelewengan. Kemudian Allah Ta'ala hapuskan golongan yang kufur itu dengan banjir yang besar. Selepas berakhirnya banjir, yang selama atas kapal semuanya yang okey belaka, yang beriman. Itu dalam surah Yasin. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Tapi masalahnya, golongan hak selamat atas kapal tu membentuk golongan yang lepas tu muncul pula orang-orang yang kufur. Maka lahirlah satu keturunan yang disebut sebagai kabilah Ad, kaum Ad. Kaum Ad itu termasuk golongan hak selamat bersama Nabi Nuh atas kapal itu. Untuk kaum Ad yang kufur ni, Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah sehinggalah kaum Ad dimusnahkan. Tinggallah yang beriman. Orang beriman yang hidup selepas Nabi Hud, muncul pula keturunan mereka yang kufur, namanya kabilah kaum Samud. Asalnya mereka ni keturunan yang baik, tapi mereka jadi jahat. Allah Ta'ala utuskan Nabi Saleh. Maka berteruslah seruan dakwah tu daripada satu zaman ke zaman, sebab orang yang kufur, yang engkar, yang jahat tu tetap ada. Walaupun asal keturunannya adalah baik. Jadi sama juga Hawariyun tadi. Walaupun asalnya baik, tapi ada yang berubah-ubah pegangan agama, menjadi golongan kufur, yang engkar. Akhirnya mereka ubah agama asal, mereka ubah kitab Injil, dan akhirnya rosak sepenuhnya. Maka Allah Ta'ala mansuhkan ajaran terdahulu, digantikan dengan agama Islam, dan diutuskan Nabi Muhammad, dan diturunkan kitab Al-Quran. Ya, ada soalan lain? Ada tak pendapat mengatakan dia salib adalah orang kafir? Wallahu alam, tak pasti. Tak pasti, itu kena rujuk dalam banyak tafsir lagi lah. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin ada. Ya, silakan. Salam. Gini, kalau kita sebut Isa Al-Masih, lepas tu Dajjal Al-Masih, kenapa ada dua Masih tu guna, padahal Nabi Isa aku molek Dajjal ni jahat. Boleh Ustaz bagi Al-Masih tu hasil pada perkataan masaha, ya, safu, padam. Cuma penggunaannya dari segi positif dan negatif, antara baik dan buruk.
sebelum turunnya Nabi Isa muncul Dajjal dulu. Maka Dajjal tu dikenali dengan Al-Masihud Dajjal. Sebab Dajjal akan memadamkan kebaikan, menghapuskan kebaikan yang ada dengan kejahatan dan fitnah yang dia bawa. Maka Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa untuk sapu balik, untuk padamkan balik kejahatan Isa itu supaya kembali kepada kebaikan. Jadi Nabi Isa dia sapu kejahatan untuk letakkan kebaikan. Manakala Dajjal pula dia sapu habis kebaikan, dia letakkan kejahatan terbalik. Jadi penggunaan tu dari segi lafaznya samalah Al-Masih, tapi maksudnya lain. Jadi Al-Masihud Dajjal membawa kepada maksud yang buruk dan negatif. Adapun Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih tu membawa kepada maksud yang positif dan baik. Ya, ada soalan lain lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya, maksud dia agama Nasrani ni dia pun berasal daripada keturunan Yahudi lah Tak. Bukan. Nasrani ni orang yang menisbahkan mereka kepada pengikut Nabi Isa, tapi mereka dah menyeleweng atau mereka dah terpesong. Tapi kalau mereka ikut hak asal, mereka ajaran asal, tak ada masalah. Kalau mereka ikut yang asal, ajaran yang betul yang ditinggalkan oleh Nabi Isa, maka itu tak ada masalah. Begitu juga Al-Yahud, golongan Yahudi yang ikut ajaran asal dalam kitab Taurat, itu tak ada masalah. Masalahnya adalah mereka telah ubah, mereka menyeleweng dan mereka menjadi golongan yang engkar. Tapi asal Nasara itu bukan merujuk kepada Yahudi. Yahudi ni satu firqah yang lain. Sebelum itu Nasrani terkemudian. Sebab tu dalam Quran bila disebut Yahudi Nasrani, dia melibatkan dua nama yang berbeza lah. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', contohnya dalam surah Baqarah. Golongan Yahudi mengatakan orang Nasrani tak ada apa-apa dalam nilai beragamanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Nasara pula berkata begitu kepada Yahudi. Mana orang Yahudi tak ada apa-apa nilai dalam beragama, kosong. Dalam sudut beragama mereka saling bertelagah, berbalas sama mereka. Tapi dalam sudut mereka nak menyerang Islam, mereka bekerjasama. Mereka bekerja sama. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Tidaklah orang-orang Yahudi reda, begitu juga tidaklah orang-orang Nasara reda terhadap kamu. Yahudi, Nasrani sama-sama tidak setuju dengan umat Islam kerana dengki mereka kepada umat Nabi Muhammad. Dari sudut dengki dan benci kepada umat Nabi Muhammad, mereka bekerjasama. Tapi sesama mereka tu mereka sering bertelagah dan bertelingkah. Wallahualam. Ada soalan lain? Nak tahu kan macam lah ni kalau tengok isu Palestin, kita memang mereka tu banyak tolong Israel kan. Katanya kalau nak jadi presiden mereka pun didalangi oleh orang Yahudi. Tapi kita tahu agama yang kuat dekat mereka tu adalah Nasrani ataupun Kristian. Kan itu Ustaz? Oh alah. Itu kita kena faham politik Amerika ya. Dia politik Amerika, dia punya Senat Amerika tu walaupun majoriti penduduk dia Kristian, tetapi pengaruh Yahudi ni sangat kuat dalam Senat Amerika. Senat, SENAT tu. Dia punya dia punya badan induk yang mengawal kedudukan orang politik. Dan walaupun Amerika dari segi sistem demokrasi dia ada dua je, parti dia Demokrat dengan Republican, tetapi yang banyak support dari segi kekuatan mereka adalah Yahudi ya. Sebab itu kita melihat banyak syarikat-syarikat gergasi yang muncul khususnya di Amerika. Dia punya pengurus besar dia, toke dia ataupun bos dia adalah Yahudi, bangsa Yahudi, Jews. Jadi mereka ni ada pengaruh yang kuat di negara barat. Jadi itulah sebabnya kenapa bila berlaku krisis Israel Palestin, sudah tentu mereka berpihak kepada puak mereka lah. Sebab mereka ada kepentingan. Ada kepentingan di sudut menjaga survival dunia politik. Sebab mereka ni dia pengaruh dia kuat ya. Bukan setakat negara dia besar, tetapi dia ada kekuatan dari sudut persenjataan. Kalau kita nak kata Yahudi kuasa ekonomi ya mungkin.
Jadi kita sejauh mana kita mampu untuk lari, wallahualam tak tahulah. Kalau negara Islam boleh menghasilkan produk-produk sendiri, kita tak bergantung kepada barangan buatan orang lain, itu lebih baiklah. Tapi kita hanya menjadi negara pengguna. Dan dalam dari sudut ekonomi dunia, betul lah. Kita ada hubungan ekspor import dengan banyak negara luar. Kalau kita kata kita nak sekat tu barangan daripada Amerika katakanlah. Sebab Amerika ni menjadi proksi yang rapat dengan Israel. Pun tak boleh juga. Sebab Amerika pun banyak beli produk-produk kita. Dia pun cari juga barangan kita. Sebab kita Malaysia ni negara terbesar pengeluar minyak sawit, getah sebagainya. Jadi kalau kita bertindak begitu, mereka bertindak balas. Akhirnya kesal pada ekonomi global, khususnya negara kita. Kita bukan besar pun. Malaysia ni bukannya besar kalau banding dengan Amerika jauh dah. State yang paling besar di Amerika, apa dia? California. California yang di situ ada apa dia? Hollywood, Las Vegas apa. California tu satu state di Amerika, kalau nak banding dengan Malaysia dah berapa kali saiz Malaysia tu baru sama dengan California. Dia besar, negara dia besar. Jadi ialah kita negara yang kecil, kita ada kekurangan, kelemahan, jadi kita nak berdikari sendiri tu payah jugalah. Boleh kita buat, tapi kat kemampuan kita tu sejauh mana. Itulah puncanya. Kenapa? Itu sebab dalam Senat Amerika tu dia ada kuasa-kuasa Yahudi di sebalik tu. Sebab dia pegang ekonomi. Syarikat-syarikat besar dipegang oleh tokoh-tokoh Yahudi. Wallahualam. Ada tak adik saya berkata kelebihan surah As-Saff? Kena saya mak balik lah. Kena saya mak balik kelebihan tu. Setakat yang kita baca sebelum ni rasanya tak ada tu. Terus pada sebab nuzul. Ada lagi soalan lain? Baiklah, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung esok pula lah dengan surah Al-Jum'ah. Surah yang seterusnya, surah Al-Jum'ah. Ustaz, Ya, ada soalan lagi. Ustaz, saya nak confirmkan balik. Maksud dia, apa Al-Hawari ni bukan di kalangan Bani Israel kan? Bani Israel. Bani Israel juga. Hawariyin Bani Israel juga. Cuma dia hidup selepas kemunculan zaman Nabi Isa. Bani Israel juga. Tapi yalah, kalau Yahudi tadi dia nisbah kepada orang yang dah ikut ajaran Nabi Musa sebelumnya. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat itulah yang nak bunuh Nabi Isa. Yahudi yang jahat tu yang nak bunuh Nabi Isa. Hawariyin Bani Israel juga. Sebab Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir dalam kalangan Bani Israel. Bermula daripada zaman Nabi Yaqub. Bani Israel juga lah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi kita berhenti setakat tu. Ustaz, satu lagi boleh? Ada lagi, tak apa. Okay. Ini macam surah Sof ni. Ya, ada pasal kabura maqatan inda wa takluma la taf'alun. Ya. Takut sangat ayat tu sebab sebagai guru ni banyak mengajar. Jadi segi tatbik ataupun melaksanakan tu mungkin kita tidak mampulah melaksanakan semua apa yang kita mengajar tu. Macam mana kita apply benda ni, Ustaz? Sebab kalau kita sebagai guru ni takut lah sebab semua kita koyakkan murid kita benda-benda molek kan. Tiba-tiba. Tapi kita sendiri tak buat. Betul, faham dah. Itulah. Macam mana nak hidup hati buat, Ustaz? Terima kasih. Ya, ayat ketiga, kabura maqtan indallah, amalah besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Apatah lagi kalau orang yang dia punya profession, pekerjaannya sebagai guru. Bila guru ni kita mengajar di sekolah, habiskan sukatan, ya kita ajar tu semua yang baik-baik belaka. Tapi tinggal lagi, adakah kita sebagai guru ni buat apa yang kita ajar? Kok kita ajar saja kita tak buat? Apa pendekatan untuk kita tu? Adakah kita mengambil jalan, kalau macam saya resign je lah, letak jawatan tak payah jadi guru lah. Ataupun kalau yang mengajar di masjid tak payah mengajar lah, takut nanti saya mengajar, saya sendiri tak buat. Tahu macam ni? Apa-apa kebaikan yang kita tahu, kita kongsi dan kita minta kepada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk melaksanakan apa yang kita dah
ajar kepada orang lain. Sebab apa yang kita ajar tu bukan untuk orang lain saja, untuk diri kita sendiri. Cuma dari segi kemampuan untuk kita buat tu, kita memohon kepada Allah. Itulah sebabnya dia antara doa yang Nabi ajar kepada Muaz. Muaz bin Jabal. Nabi ni sayang kepada Muaz. Begitu dengan sahabat-sahabat lain. Satu hari Nabi pegang tangan Muaz bin Jabal. Nabi kata, ya Muaz, wallahi inni uhibbu. Aku benar-benar sayang kepada kamu. Dengan sebab aku sayang kepada kamu lah, aku harap la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kamu tinggalkan di akhir solat kamu. Di akhir solat ni ulama kata sama ada selepas tasyahud akhir sebelum beri salam ataupun dibaca selepas salam dalam wirid. Dalam wirid boleh baca doa ni. Apa doa tu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa bersyukur pada nikmatmu dan untuk memperelokkan ibadatku kepadamu. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang ingat kepada Allah, bersyukur kepadanya dan sentiasa bagus amalan kita. Sama juga dengan ilmu-ilmu yang kita ajar kepada anak murid kita di sekolah. Kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah aku. Janganlah aku dibiarkan tanpa dibantu. Maksud bantulah aku mengamalkan apa-apa ilmu yang ku ketahui, bukan setakat aku ajar kepada orang lain, tetapi aku sendiri dapat mengamalkannya dan dapat melaksanakannya. Jadi cara paling baik adalah kita sentiasa berdoa. Kalau ada ilmu yang kita masih belum dapat amalkan, kita membanyakan istighfar, ya Allah, ampunilah kelemahanku, ampunilah dosaku, ampunilah kekuranganku, kerana aku belum mampu mengamalkan apa yang aku sudah tahu. Sama ada hak kita amal tu dalam bentuk al-amru, benda yang kita kena buat, ataupun an-nahyu, larangan yang perlu kita tinggalkan. Kita akui kelemahan kita, kita memohon kepada Allah supaya kita diampunkan, supaya kita tidak mendapat maqtan. Maqtan ni maknanya kemurkaan yang besar di sisi Allah atas sebab kita hanya tahu cakap saja, kecek saja tapi tak buat. Kita tahu itu kelemahan kita yang kita perlu bersungguh-sungguh. Dan saya pun dah sebut dalam tafsiran ayat ni, mungkin para jemaah masih ingat masa peringkat awal surah As-Saff 2-3 hari lepas tentang hadis Usamah bin Zaid tu. Ada seorang lelaki yang Nabi kata dibawa diheret ke neraka sehingga terburai ususnya. Lalu ahli neraka pun melihat si fulan, dia kata, kenapa kamu diperlakukan begini? Tidakkah kamu di dunia dahulu suruh kami buat baik, kamu mencegah perkara yang mungkar? Lelaki itu menjawab, betul, aku suruh kamu buat baik tapi aku sendiri tak buat. Aku larang kamu daripada perkara jahat tapi aku pula yang buat. Jadi itu kesilapan dia. Dia suruh buat baik tapi dia sendiri tak buat kebaikan itu. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita diberi kekuatan dan kekurangan kita dimaafkan. InsyaAllah semoga kita boleh mengamalkan sedikit demi sedikit apa-apa yang telah kita ketahui daripada ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Setakat itu saja untuk hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.